Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النيات لله سبحانه وتعالى. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita semua niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan, manfaat dan kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Hadis ini mafhumnya yang berterima kasih kepada manusia, maka dia sebenarnya bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada dirinya. Maka bersempena beramal dengan hadis ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak surau kerana mengadakan majlis kita pada malam ini. Juga terima kasih kepada jemaah semua yang sudi untuk meluangkan masa untuk sama-sama kita ambil manfaat dalam perkongsian ilmu yang kita adakan pada malam ini. InsyaAllah kita sambung kembali dalam membicarakan ilmu aqidah dalam kitab Aqidatul Awam. Dan kita telah sampai kepada kata pengarang kitab, terjaganya para nabi itu seperti seluruh para malaikat adalah wajib, dan para nabi itu melebihi para malaikat dalam kemuliaannya. Maka Syekh Ahmad Al-Mazuqi menjelaskan bahawa seluruh para nabi itu memiliki sifat ismah. Ismah ini maknanya terjaga daripada melakukan dosa, sebagaimana para malaikat ini yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada salah satu pun daripada kalangan malaikat yang ada melakukan penderhakaan terhadap Allah. Kerana telah warid di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Dan para malaikat itu sesekali tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini sentiasa mengejarkan ataupun melaksanakan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Adapun tentang Azazil ataupun iblis, yang mana dia ini telah membantah Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan daripada kalangan malaikat, kerana dia sendiri mengakui diri dia diciptakan daripada api. Dan ini warid dalam Al-Quran, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan tentang iblis ini, apabila dia derhaka kepada Allah, dia mengatakan qala ana khairum minhu khalaqtani min nar. Maka dia mengakui bahawasanya dia diciptakan daripada api. Maka ini jelas menunjukkan kepada kita yang derhaka itu adalah iblis, bukannya Allah bukannya para malaikat. Kerana para malaikat itu sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya disebut daripada surah Tahrim ayat ke-6 yang kita bacakan tadi. Dan beriman kepada para malaikat ini artinya kita meyakini bahawa mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang mulia, yang mana mereka ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan daripada cahaya. Dan makhluk ini secara umumnya terbahagi kepada dua. Ada makhluk yang Allah taala ciptakan daripada jenis yang kasar. Dalam ilmu tauhid, ulama menamakan ia dengan jisim yang kasar. Jisim ini sesuatu yang mempunyai saiz, ukuran, ada bentuk, iaitu sesuatu yang mempunyai panjang, lebar, ada ketebalan, ada kedalaman. Ini makna jisim. Dan jisim itu terbahagi kepada dua. Ada yang boleh disentuh
dan ada yang tidak boleh disentuh. Adapun yang tidak boleh disentuh itu seumpama malaikat. Malaikat ini daripada makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan daripada unsur-unsur yang tidak boleh disentuh, iaitu cahaya. Cahaya kita tak boleh menyentuhnya, ataupun roh kita juga tidak boleh disentuh, ataupun udara. Maka ini adalah jisim yang halus, iaitu jisim yang tidak boleh disentuh. Dan ada juga jisim yang boleh disentuh, yang dinamakan sebagai jisim kasar, seumpama meja kita. Dan dalam akidah wajib kita yakin Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, sama ada dari jenis yang halus ataupun jenis yang kasar. Allah Ta'ala tak sama dengan manusia dan juga tak sama dengan malaikat. Maka malaikat ini mereka bukan seperti bintang-bintang, tapi mereka termasuk dalam makhluk Allah yang Allah Ta'ala ciptakan daripada jisim yang lembut. Dan mereka ini tidak berjantina, bukan lelaki atau perempuan. Adapun hadis-hadis yang kita dengar bahwasanya malaikat apabila turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumpama malaikat Jibril, maka malaikat Jibril alaihi salam ini beliau turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tanpa beliau itu berjantina, yakni bukan dengan adanya kemaluan, yakni malaikat ini mereka tidak akan berupa dalam bentuk perempuan, tapi mereka berupa dalam bentuk lelaki, tapi tanpa alat kelami, yakni rupa bentuk saja sebagai seorang lelaki, tapi bukan dengan erti malaikat juga akan mempunyai kemaluan seperti seorang manusia, tidak, tapi itu hanya rupa bentuk sebagai seorang lelaki. Dan malaikat ini mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak bernikah serta tidak berketurunan. Dan langit ini adalah tempat tinggal bagi para malaikat, dan langit ini menjadi tempat yang mulia kerana di sana tidak pernah berlakunya kemaksiatan. Maka langit ini adalah tempat tinggal para malaikat. Tapi dalam akidah wajib kita yakin, kita tidak boleh berkeyakinan Tuhan itu tempatnya di langit, tidak. Tetapi langit itu adalah tempat bagi para malaikat. Kerana dalam akidah kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala dia wujud tanpa bertempat, bukan di bumi, bukan di langit, bukan di arasy, bukan di dalam diri manusia. Kerana beberapa akidah yang bercanggah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini sebahagiannya meyakini Tuhan itu meresap masuk ke dalam hamba. Ini adalah akidah hulul. Ataupun sebahagian meyakini Tuhan itu menepati bumi, ataupun menepati langit, ataupun menepati arasy. Kita tidak. Dalam akidah kita mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mana dia telah wujud tanpa bertempat sebelum wujudnya alam ini, maka begitu juga setelah Allah Ta'ala menciptakan alam ini, dia tetap qidam, dia tetap sedia kala, dia tidak berlaku perubahan kepadanya. Maka seperti mana wujudnya alam telah wujud tanpa bertempat, maka setelah dia mewujudkan alam ini, dia tetap juga wujud tanpa berubah. Kerana dia juga tetap wujud tanpa bertempat, kerana dia tidak berubah. Yang berubah seumpama kita ni duduk di rumah, kemudian datang ke surau, daripada surau pindah balik, maka ini bagi kita makhluk. Adapun bagi Allah, kita tak sifatkan dengan sifat berubah. Dan ulama menggunakan satu kaedah, perubahan itu adalah sebesar tanda bagi makhluk. Contohnya kita berubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan, daripada muda ke tua, daripada hidup kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan balik, daripada keadaan kita sehat kepada sakit, itu semuanya berlaku perubahan. Adapun Allah, dia tidak berubah, kerana perubahan itu sebesar-besar tanda bagi makhluk. Dan dalam akidah kita meyakini Allah tak sama dengan makhluk. Sekiranya Tuhan berubah, maka samalah dia dengan makhluk.
Maka Imam Nawawi telah mengatakan dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, beliau berkata, dialah Allah yang apabila seseorang itu berdoa kepadanya, maka orang tersebut akan menghadap ke langit seperti mana orang yang solat menghadap Kaabah. Dan ini bukan bermakna Allah meliputi langit seperti mana Allah Ta'ala tidak meliputi Kaabah. Ada sebahagian mereka berkeyakinan Tuhan itu ada di atas langit, lalu mereka berdoa, mereka menghadap ke arah langit. Ini tidak. Imam An-Nawawi mengatakan langit itu adalah tempat turunnya rahmat, tempat yang dihadapkan bagi orang yang berdoa, kerana itu adalah kiblat bagi orang yang berdoa. Bukan maknanya Tuhan berada di atas langit lalu kita menghadap ke arah langit apabila memohon daripada Allah, itu bukan dengan maknanya. Tetapi langit itu adalah kiblat bagi orang yang berdoa, sebab itu kita menghadap ke arah langit. Seperti mana Allah Ta'ala bukan berada di hadapan kita ketika kita solat, bukan bermakna Allah Ta'ala berada di Kaabah apabila kita menghadap Kaabah. Begitu juga Imam Nawawi kata, kita menghadap ke arah langit bila berdoa, itu bukan makna Tuhan berada di langit. Dan doa dengan solat, manakah ibadah yang paling agung? Solat. Tapi Nabi larang untuk kita menghadap ke arah langit. Maka ini menjadi dalil kepada kita bahawasanya bukanlah apabila kita menghadap ke arah langit itu bermakna Tuhan berada di sana apabila kita berdoa meminta daripadanya. Tidak. Kerana apa? Kerana solat itu kita tak menghadap ke arah langit, sedangkan solat itu adalah amalan yang paling afdal. Yang paling afdal adalah tentang solat, tentang amalan itu adalah solat kita. Maka sekiranya betullah dakwaan mereka yang mengatakan Tuhan itu bertempat di langit, kenapa kita tak diperintahkan untuk solat menghadap ke arah langit? Bahkan kita melihat kepada tempat yang kita sujud itu, yakni solat. Dan di sini Syekh Ahmad Al-Mazuki juga menjelaskan bahawa para nabi lebih mulia daripada para malaikat, dan para nabi adalah makhluk yang paling mulia secara mutlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullam faddalna 'alal alamin, yakni Allah Taala berfirman tentang para nabi ini, dan seluruh para nabi kami utamakan ke atas alam semesta. Yakni kalau kita ikut kepada turutan makhluk-makhluk yang paling mulia, para rasul. Nabi ini ada disebutkan dalam hadis 124,000, tapi ada sebahagian ulama kata hadis ini dia tidak mencapai tahap sahih, tapi untuk menukilkan boleh untuk menukilkan. Maka ada sebahagian yang kata 124,000, tapi ada sebahagian ulama mengatakan kita tak menentukan 124,000 kerana boleh jadi bilangan yang sebenarnya kurang, dan boleh jadi bilangan yang sebenarnya adalah lebih. Takut kita mengurangi jumlah nabi ataupun takutnya kita melebihkan bilangan nabi. Tapi ada hadis yang menceritakan bilangan nabi itu, tapi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban itu tidak sampai kepada tahap sahih. Tapi dalam untuk menceritakan, mengkhabarkan, boleh kita menceritakan perkara tersebut. Yakni daripada 124,000 nabi itu yang diangkat menjadi rasul 313. Yang diangkat menjadi rasul adalah 313. Dan daripada 313 rasul itu yang paling mulia adalah yang kita belajar itulah 5 ulul azmi. Ini disebut di dalam Al-Quran, fasbir kama sabaru ulul azmi minar rasul. Yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir kama sabaru ulul azmi, yakni bersabarlah kamu seperti mana sabarnya mereka dari kalangan rasul, dari kalangan ulul azmi. Maka 5 daripada mereka itu yang paling mulia adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah 5 daripada ulul azmi ini, maka makhluk termulia
setelah para nabi adalah para pimpinan malaikat seperti Jibril. Maknanya kita sebut tadi makhluk yang paling mulia adalah para nabi. Yang paling mulia daripada para nabi para rasul, dan yang paling mulia daripada para rasul adalah yang ulul azmi. Maka setelah para nabi, siapakah makhluk yang paling mulia? Iaitu para pimpinan malaikat seperti Jibril, Mikail, Israfil, Azrail dan lain-lain. Maka setelah para nabi, makhluk yang paling mulia adalah malaikat-malaikat daripada pembesar-pembesar. Contoh yang kita sebutkan tadilah. Dan di antara para pimpinan malaikat, yang paling mulia adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril. Dan makhluk termulia setelah para pembesar malaikat adalah para wali dari kalangan manusia. Yang termulia antara mereka adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian secara turutan adalah Umar bin Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Kemudian bilangan mereka itu baki yang dikhabarkan akan masuk ke dalam syurga, iaitu Al-Mubashshar bil Jannah. Maka kita bersaksi tentang 10 orang sahabat ini kerana Nabi SAW telah beri khabar gembira mereka akan masuk ke dalam syurga. Maka kita membenarkan perkara tersebut kerana yang memberi khabar gembira akan masuk syurga itu adalah Nabi SAW sendiri. Tapi ada sebahagian golongan sesat kan yang kita pernah dengar, mereka kata kepada pengikut mereka, kamu terimalah khabar gembira, kamu akan masuk ke dalam syurga. Ini kita tak berpegang. Kita berpegang dengan orang yang Nabi SAW khabarkan, maka kita berpegang dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi. Kalau selain daripada itu, kita tak berpegang. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nama beliau Abdullah bin Abi Quhafah Al-Khurashi. Dan juga yang kedua adalah Sayyidina Umar. Yang ketiga Dhunnurain, iaitu Sayyidina Uthman, yakni Dhunnurain, kerana beliau ini telah berkahwin dengan 2 anak perempuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka yang sahabat daripada 3 yang kita sebutkan ini, mereka semua daripada Quraisy. Juga yang keempat adalah Abul Hasan Ali, yakni Sayyidina Ali, yang beliau adalah sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau juga termasuk dari kalangan mereka yang dikhabarkan oleh Nabi akan masuk ke dalam syurga. Yang kelima adalah Abu Muhammad Talhah, yakni Talhah juga dijanjikan, yakni diberikan khabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau akan dimasukkan ke dalam syurga. Juga Zubair bin Awam yang keenam, dan yang ketujuh adalah Sa'ad bin Abi Waqqas yang ketujuh. Adapun yang ke-8 ini Abul A'war Sa'id bin Zaid bin Amru, yakni yang ke-9 ini Sa'id ibnu Zaid. Dan yang ke-9 adalah Abu Muhammad Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf bin Abdul Harith Az-Zuhri Al-Qurashi, yakni mereka semua ini adalah daripada Quraisy. Yang ke-9 ini adalah Abdurrahman bin Auf. Yang ke-10 adalah Abu Ubaidah ibnil Jarrah. Dia ada nasab yang panjang, tapi kita sebut yang pendek. Ini Abu Ubaidah ibnil Jarrah. Maka mereka ini, kenapa mereka ini terkenal dengan Al-Mubashshar bil Jannah, iaitu 10 orang yang Nabi SAW khabarkan akan dimasukkan ke dalam syurga, kerana mereka ini diberi berita gembira ini di dalam satu majlis, tetapi bukan bermakna hanya 10 orang ini sahaja yang diberi berita gembira mereka akan masuk ke dalam syurga, kerana selain mereka juga Nabi SAW
memberi berita gembira mereka akan masuk ke dalam syurga. Cumanya mereka ini diberikan berita gembira oleh Rasulullah di dalam satu majlis. Satu ketika Nabi SAW ini berada di satu tempat. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang menjaga majlis baginda SAW ini, diberitahu oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, yang mana beliau ini ingin memasuki, yakni kalau kita hidup pada zaman Nabi ini, maka sahabat ini mereka berkhidmat kepada Nabi, mereka melayani Nabi SAW, yakni ada sahabat yang akan buat khidmat kepada Nabi, mereka akan jaga dalam majlis Nabi. Kemudian jika ada sahabat yang ingin masuk ke dalam majlis Nabi, maka mereka akan pergi kepada yang menjaga majlis Nabi. Kemudian yang menjaga majlis Nabi ini akan khabarkan kepada Nabi bahwasanya ada yang meminta izin untuk masuk ke dalam majlis Nabi. Maka itu yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini. Beliau pergi kepada sahabat yang menjaga majlis baginda SAW ini. Kemudian penjaga yang menjaga majlis Nabi ini akan pergi kepada Nabi SAW dan mengkhabarkan kepada Nabi bahawasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang meminta izin untuk masuk. Maka Nabi SAW bersabda, "Inzan lahu wa basyirhu bil jannah." Izinkan dia untuk masuk dan berikan kepadanya berita gembira bahawa dia akan masuk ke dalam syurga. Kemudian datang pula Sayyidina Umar. Kemudian begitulah sehingga 10 orang berikan kepadanya, izinkan kepadanya dan berilah kabar gembira bahawasanya dia akan masuk, akan dimasukkan ke dalam syurga, sehinggalah 10 orang. Dan perkara ini berlaku di dalam satu majlis. Kerana itu mereka terkenal dengan 10 orang yang diberi khabar gembira akan masuk ke dalam syurga. Maka makhluk yang termulia setelah para wali adalah seluruh para malaikat selain para pembesarnya. Setelah itu barulah umat Islam dari kalangan manusia yang bukan wali. Adapun orang yang kafir, mereka tidak memiliki kelebihan ataupun keutamaan sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Sekiranya mereka berpaling daripada keimanan, maka sesungguhnya Allah Taala tidak meredai orang-orang yang kafir. Yani surah Al-Imran ayat ke-32. Maka kesimpulan turutan makhluk yang paling mulia yang kita sebutkan tadi adalah para Nabi. Dan yang paling mulia dari kalangan Nabi adalah Nabi yang diangkat menjadi Rasul. Dan di antara Rasul yang paling mulia dari 313 Rasul itu, mereka adalah ulul azmi. Dan mereka ini adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga Nabi Nuh. Dan setelah para Nabi adalah para pemuka dan pimpinan malaikat seperti Jibril, Israfil, Israel, Mikail, Malik, Hamalatul Arash, yakni malaikat yang menanggung arash. Dan makhluk, yakni malaikat yang paling mulia secara mutlak adalah malaikat Jibril lah, malaikat Jibril. Dan selain para pemuka malaikat ini, makhluk yang paling mulia adalah para wali dari kalangan manusia secara berturutan adalah Sayyidina Abu Bakar yang kita sebutkan tadi, Umar, Uthman dan Ali bin Abi Thalib, dan 10 orang, yakni baki daripada 10 yang dikhabarkan akan masuk ke dalam syurga. Dan kemudian setelah itu adalah para malaikat yang bukan pembesar dan pimpinan dari kalangan malaikat. Yakni kalau nak dibandingkan wali dari kalangan manusia, maka kita katakan yang paling mulia dari kalangan malaikat adalah malaikat yang terpilih, yakni pimpinan, pembesar dari kalangan malaikat, seumpama Jibril. Maka setelah itu barulah para wali Allah Subhanahu wa taala yang besar, seumpama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah itu
para malaikat yang bukan pembesar dan pimpinan dari kalangan malaikat, yakni malaikat yang bukan pembesar. Dan setelah itu adalah para wali dari kalangan manusia yang biasa, yakni para wali yang bukan pembesar dari kalangan manusia. Tapi menurut sebahagian pendapat ulama ni, para wali dari kalangan manusia yang biasa, mereka lebih tinggi darjatnya jika dibandingkan dengan selain para malaikat, yakni selain daripada pemimpin ataupun pemuka malaikat, yakni pembesar malaikat. Jelas, yakni ada sebahagian ulama mereka khilaf dalam masalah ini, sama ada malaikat yang bukan pembesar ataupun wali dari kalangan manusia yang biasa ini, yang mana satu yang lebih tinggi akan darjatnya. Ada yang kata wali dari kalangan manusia, ada yang kata malaikat yang bukan pembesar itu lebih mulia daripada manusia yang daripada para wali dari kalangan manusia yang biasa. Setelah itu barulah umat Islam dari kalangan manusia. Setelah itu barulah kita lah, maknanya. Adapun orang kafir, mereka tidak memiliki keutamaan sama sekali. Kemudian, dan sifat mustahil adalah lawan daripada setiap sifat wajib. Maka hafalah 50 sifat dengan hukum wajib, yakni wajib kifayah. Maka menghafal sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil bagi Allah, yakni menghafalnya, dan juga menghafal sifat-sifat wajib bagi Rasul dan sifat-sifat mustahil bagi Rasul, maka kesemuanya itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Ia hanya fardu kifayah, yakni jika sebahagian telah menghafalnya, maka tidak lagi menjadi kewajipan ke atas sebahagian yang lain, kerana ia bukan fardu ain. Tapi yang baiknya adalah kita menghafalnya. Cuma yang wajib adalah mengetahui, yakni mempelajari sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang wajib bagi para rasul, dan sifat mustahil bagi rasul. Itu kita wajib mempelajarinya dan meyakininya. Tapi anda kata kita belajar, contohnya pada malam ini kita belajar, kita dah habis belajar sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang kita sebut sifat 20. Kalau akan datang kita tanya, ingat tak sifat 20 bagi Allah? Kadang-kadang ada sebahagian tak ingat kan, contoh. Maka adakah kita berdosa kerana kita tak ingat? Tidak, kerana kita kata fardu kifayah, bukannya fardu ain. Adapun yang wajib adalah kita mempelajari dan kita meyakininya. Tapi lebih baik kita hafal lah, maknanya di sini. Cuma dari sudut hukum, adakah lupa jatuh dosa? Tidak. Maka yang dimaksudkan di sini, wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfaz li khamsina bi hukmin wajib. Maka ulama kata fahfaz di sini bukan dengan makna menghafal itu wajib fardu ain, tapi fahfaz di sini maknanya adalah peliharalah ia. Jangan kamu abaikan dan tinggalkan 50 sifat ini setelah kamu mengetahui dan meyakininya. Bahkan hendaklah kamu tetap di atas akidah tersebut. Itu makna sebahagian ulama. Yang ulama kata fahfaz ini maknanya adalah pelihara, bukan maknanya hafallah dengan hukum yang wajib. Bukan dengan sedemikian. Tapi ulama kata maknanya adalah peliharalah, maknanya kita kena tetap di atas akidah tersebut. Itu maknanya. Maka Syekh Ahmad Al-Marzuki menjelaskan tentang sifat mustahil bagi Allah dan para nabi. Sifat mustahil bagi Allah dan para nabi adalah sifat yang secara akal tidak mungkin Allah dan para nabi bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Ada sebahagian yang keluar di video ni, dia condemn pengajian sifat 20. Dia kata mari mana pula hukum wajib ni? Dia sangkakan wajib itu seumpama wajib tentang solat. Di sini kita kata yang dimaksudkan wajib seumpama fardu ain ini adalah mempelajarinya.
Adapun ke atas Allah Subhanahu wa taala kita kata wajib secara akal, yakni akal kita tidak menerima sekiranya Tuhan kita tak bersifat dengan sifat yang wajib. Contoh wujud, ini kita kata wajib pada akal, mustahil pada akal Allah Ta'ala itu tidak wujud. Itu maknanya. Di sini kita nak jelaskan supaya masyarakat tak keliru. Nanti dia kata macam mana pula ada sifat yang wajib ke atas Allah, kerana bagi Allah itu tidak ada yang wajib. Maka ini kalau kita terlihat video-video yang seumpama ini, kita kata wajib yang dimaksudkan di situ adalah wajib pada akal kita. Akal kita tidak menerima sekiranya Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat yang wajib. Contoh, sifat yang wajib bagi Allah selain daripada wujud, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala qidam, tidak ada permulaan. Kita kata mustahil kalau Allah Ta'ala ada permulaan, kerana yang ada permulaan berhajat kepada pencipta. Contohnya kita ada permulaan daripada tiada kepada ada. Adapun Allah kita kata wajib, dia tidak ada permulaan, mustahil, akal tidak terima sekiranya Allah Ta'ala itu dia ada permulaan. Maka yang dimaksudkan di sini wajib di sini bukan wajib seumpama hukum solat, kita kata wajib untuk solat. Tapi bila kita kata Allah Ta'ala itu wajib baginya, yakni sifat yang kita sebutkan itu 20 ataupun 13, itu wajib pada akal kita. Akal kita tidak terima sekiranya Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat sedemikian. Kerana itu kita dah sebut tentang mustahil akal, wajib akal, dan juga harus bagi akal. Maka sifat mustahil bagi Allah adalah lawan sifat wajib bagi Allah. Dengan demikian sifat mustahil bagi Allah juga ada 20. Maka sifat mustahil bagi Allah yang pertama adalah al-adam, yang bererti tidak ada. Dan ini adalah lawan sifat bagi al-wujud. Dan yang kedua adalah al-huduth. Al-huduth ini yang bererti ada permulaan, lawan sifat al-qidam. Yang ketiga adalah al-fana, iaitu yang bererti ada pengakhiran, lawan bagi sifat al-baqa, iaitu yang kekal. Dan yang keempat adalah al-mumathalatu lil hawadith, yang bererti sama dengan makhluk, lawan bagi sifat mukhalafatu lil hawadith. Yang kelima adalah yang berhajat kepada yang lain, lawan bagi sifat qiyamuhu bi nafsih, iaitu Allah Ta'ala yang tidak berhajat kepada sesuatu. Dan yang keenam adalah at-ta'addud, yang bererti berbilang, lawan bagi sifat al-wahdaniyah. Maka mustahil kita kata Allah Ta'ala itu dia berbilang-bilang. Maka kita kata wajib bagi Allah untuk bersifat dengan wahdaniyah. Wajib bagi Allah ni maknanya apa? Bukan wajib seumpama kita wajib solat, wajib berpuasa, tapi wajib bagi akal kita untuk yakni wajib bagi akal mengatakan Allah Ta'ala itu mesti bersifat dengan esa. Akal kita mustahil, tidak menerima Tuhan itu berbilang-bilang. Itu yang keenam. Yang ketujuh al-ajz. Al-ajzu ni yang bererti lemah, lawan bagi sifat qudrah. Maka mustahil ke atas Allah itu bersifat dengan lemah. Pasti Allah Ta'ala itu bersifat dengan berkuasa. Kemudian yang ke-8 adalah al-karahah, yang bererti terpaksa, lawan bagi sifat al-iradah. Yang ke-9 adalah al-jahlu, yang bererti bodoh, lawan sifat al-ilmu. Yang ke-10 adalah al-mautu, iaitu yang bererti mati, lawan bagi sifat al-hayah. Yang ke-11 adalah as-samam, yang bererti tuli, lawan sifat bagi as-sama'. Yang ke-12 al-ama, yang bererti buta, lawan bagi sifat al-basar. Dan al-bukmu, yang bererti bisu, lawan sifat kalam. Maka ini 13 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun lawan bagi 7 sifat ma'nawiyah yang perbahasannya sama dengan 7 sifat ma'ani. Kita dah sebut sebelum ini apakah perbezaan ulama
yang mengatakan 13 sifat yang wajib bagi Allah, dan ada sebahagian yang kata 20 sifat yang wajib bagi Allah. Bagi mereka yang kata 13 sifat sahaja yang wajib bagi Allah, mereka kata sifat nafsiyah 1, salbiyah ada 5, sifat ma'ani itu ada 7, maka jadilah 13. Dan bagi mereka yang kata sifat yang wajib bagi Allah itu 20, maka ada sifat ma'nawiyah. Nanti kita akan sebut apakah sifat tersebut. Bismillah. Maka bagi sifat ma'nawiyah itu, dengan seseorang itu dia mengetahui akan sifat ma'ani, maka secara tak langsung dia sebenarnya telah mempelajari ataupun meyakini akan sifat ma'nawiyah. Maka kerana itu perbahasan 7 sifat ma'nawiyah itu sebenarnya sama dengan perbahasan bagi 7 sifat ma'ani. Manakala sifat mustahil bagi para nabi ini adalah sifat yang secara akal para nabi pasti tidak bersifat dengan sifat tersebut. Sifat mustahil bagi para nabi adalah lawan sifat wajib bagi para nabi. Dengan demikian sifat mustahil bagi para nabi ada 4. Maknanya kita telah menyebutkan sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa taala yang wajib, kemudian ada sifat yang mustahil, maka jadi 40, dan dia ada sifat yang harus bagi Allah, maka kita kata 41. Kerana kita telah menyebutkan, pengarang kitab menyebutkan, dan hafallah 50 sifat dengan hukum wajib kifayah, maka ada 41. Maknanya lagi ada 9 lagi, dan 9 itu adalah satu bagi sifat harus bagi nabi, dan 4 itu sifat yang wajib bagi para nabi, dan 4 itu juga adalah sifat yang mustahil. Yang pertama, sifat wajib bagi para nabi yang kita sebutkan adalah al-fatanah. Maka sifat yang mustahil bagi para nabi, lawan bagi al-fatanah, adalah sifat yang al-jahlu, yang bererti jahil ataupun dungu ataupun bebal. Ini tidak berlaku kepada para nabi. Ini mustahil. Lawannya adalah fatanah. Yang kedua adalah al-kadhib, yang bererti berbohong, lawan bagi sifat siddiq ataupun jujur, ataupun jujurlah, yakni para nabi ini mereka itu tidak berbohong. Yang ketiga adalah al-kitman. Al-kitman ini yang bererti menyembunyikan wahyu yang diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Maka ini adalah lawan bagi at-tabligh, yakni para nabi mustahil mereka menyembunyikan wahyu. Adapun yang keempat adalah al-khiyanah. Al-khiyanah yang bererti khianat kepada Allah ataupun kepada manusia, iaitu lawan bagi al-amanah. Maka ini adalah 4 sifat yang wajib dan 4 yang mustahil bagi para nabi. Maka Syekh Ahmad Al-Mazuki menegaskan bahawa wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui dan meyakini 50 sifat yang telah disebutkan, atau yang lebih umum dikenal dengan aqaid 50, iaitu 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat harus bagi Allah, 4 sifat wajib bagi para nabi, 4 sifat mustahil bagi para nabi, dan 1 sifat jaiz bagi para nabi. Ini yang telah kita sebutkanlah. Kewajipan mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah yang 13 atau 20 menurut sebahagian ulama adalah kerana pertama, seluruh sifat tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, sama ada secara lafaz ataupun makna. Kalau orang tanya kenapa sifat 20 ataupun sifat 13 yang kita wajib untuk mempelajarinya, maka kita kata kerana sifat tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, sama ada secara lafaz ataupun secara makna, yakni kerana ia disebut secara berulang kali, maka ulama mengatakan ada kewajipan ke atas setiap daripada kita untuk mempelajarinya. Kalau orang tanya kenapa tak
99 sifat. Contoh, kenapa sifat 20 ataupun sifat 13? Kerana ia sering diulang, sama ada dalam Al-Quran dan hadis, sama ada secara lafaz ataupun secara makna. Yang kedua, seluruh sifat tersebut dapat diketahui dengan akal manusia. Yakni contoh, kalaulah kita tak pernah mendengar dalil daripada Al-Quran Allah Ta'ala dia wujud, ataupun kita tak pernah dengar dalil dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat dengan hidup, maka dengan akal kita semata-mata kita dapat mengetahui perkara tersebut. Akal kita kata wajib Allah wujud, mustahil tidak ada pencipta bagi alam ini, kerana wujudnya alam ini adalah dalil ke atas wujudnya Allah. Kerana apa? Mustahil adanya alam ini tanpa ada pencipta. Juga sifat hayat, contohnya sifat hidup bagi Allah, maka akal kata wajib Allah Ta'ala itu bersifat dengan hidup, mustahil Tuhan itu bersifat dengan mati. Maka sifat-sifat ini boleh diketahui dengan akal manusia dengan cara yang mudah. Maka kerana itu ulama kata wajib ke atas kita untuk mempelajari 20 sifat ataupun 13 sifat yang wajib bagi Allah. Ini kita nak sebutkan kenapa ulama mengatakan sifat tersebut wajib. Ini di antara sebab-sebabnya. Dan perincian 25 nabi yang wajib kifayah bagi setiap mukallaf untuk mengetahuinya, maka pastikan dan perhatikan mereka adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, seluruh mereka diikuti. Maka Syekh Ahmad Al-Marzuki setelah beliau habis dalam membicarakan sifat yang wajib bagi Allah dan sifat yang mustahil bagi para nabi, sifat yang wajib bagi para nabi 50 ataupun yang dikenali dengan 50 apa yang itu, kemudian beliau masuk dalam menyebutkan tentang 25 nabi yang wajib kifayah untuk mengetahuinya, iaitu Nabi Adam. Maka insya-Allah nanti kita akan sebutlah serba sedikit mengenai kisah Nabi Adam pada pertemuan yang akan datang. Maka sampai sini tahlil 3 kali dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.